Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Rudi dan kepada sidang pendengar Selok Nurani. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah untuk Selok petang ini akan menyambung tajuk adab buang air bahagian yang ketujuh. Berpandukan kepada kitab Idaman Penuntut. Kalau edisi Jawi muka surat 17 baris yang keempat daripada atas. Kalau kitab Rumi muka surat 6 saya bacakan, jangan memandang kemaluannya dan jangan memandang kepada najis yang keluar itu, yang eloknya buang air kecil, jangan berdiri. Nabi SAW ada berbuat demikian untuk menunjukkan harus sahaja. Pada pendapat saya, jika seseorang itu uzur, mencangkung atau tidak habis keluar air kencingnya, lebih elok kencing berdiri itu. Jadi ini sambungan adab ketika buang air yang disunatkan. Jadi adab-adab ni al-khisalul mahmudah, perkara yang elok, yang merangkumi perkara wajib dipanggil adab juga. Perkara sunat pun dipanggil adab juga. Adab yang wajib telah bicara terdahulu, wajib tidak menghadap kiblah dan membelakangkan kiblah ketika buang air. Ini nak masuk pada adab yang disunatkan. Mana adab yang disunatkan terdahulu? Adab yang disunatkan adalah doa ketika masuk tandas, doa ketika keluar daripada tandas, kemudian doa selepas daripada istinja. Itu adab yang disunatkan yang kita bicara yang terdahulu. Ini nak sambung lagi adab yang disunatkan kepada kita ketika kita buang air. Mana adabnya? Jangan memandang kemaluannya. Mana sunat kita tidak tengok kemaluan kita ketika kita buang air. Sunat. Ini jikalau tiada sebarang hajah lah. Kalau ada hajah, ada kerana, maka tak apalah kita memandang kemaluan. Yang mana kalau kita memandang kemaluan kita tanpa ada hajah, tanpa ada kerana, yang mana disunatkan kita jangan buat, jangan memandang kemaluan. Kalau kita memandang juga apa hukum? Hukumnya adalah makruh. Makruh kita melihat kemaluan kita tanpa ada sebarang hajat. Ini cerita ketika kita buang air. Jadi makruh melihat kemaluan ni bukan hanya ketika kita buang air. Bahkan memang kita dimakruhkan melihat bukan hanya kemaluan kita, bahkan kita dimakruhkan melihat kawasan aurah kita antara pusat dan lutut. Tanpa ada sebarang hajah, tanpa ada sebarang kerana. Bukan kata makruh melihat kemaluan, bukan makruh melihat kawasan aurah. Melihat kawasan aurah hukumnya adalah makruh. Jadi termasuklah melihat kemaluan hukumnya makruh, termasuk pada ketika kita buang air jikalau tiada sebarang hajah. Dia melihat aurah hukumnya makruh. Ni kita pergi luas sikit. Kita bicara hukum yang lebih luas. Sekarang bicara adab ketika buang air. Makruh melihat kemaluan tanpa ada sebarang hajah. Tetapi
makruh melihat kemaluan ni bukan hanya ketika buang air. Bahkan ketika lain pun makruh kita melihat kemaluan kita tanpa ada sebarang hajat. Bahkan bukan hanya makruh kita melihat kemaluan kita sendiri, bahkan kita dimakruhkan melihat kawasan aurah kita sendiri tanpa ada sebarang hajat. Ini adab belaka ni, adab. Perkara-perkara yang elok belaka ni. Maknanya perkara eloknya apa? Jangan duk tengok kemaluan tanpa sebarang hajah. Jangan duk tengok kawasan aurah tanpa ada sebarang hajah. Itu panggil apa tu? Adab perkara yang elok. Yang kita panggil apa? Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan lah dah. Iyalah. Hak sopan, hak beradab, hak comel, hak molek. Ya. Hak molek. Dah molek ke duk tengok kawasan aurah tanpa ada hajah. Tak molek tu, tak beradab dia panggil. Betul. Tetapi memandang kemaluan, memandang aurah hukumnya makruh, tetapi membuka aurah hukumnya haram. Membuka aurah. Membuka aurah hukumnya haram. Walaupun kita bicara sekarang seorang diri. Kalau di hadapan orang lain, tu kita maklumlah aurah. Ni kita seorang diri ni. Dalam bilik yang sunyi seorang diri. Walaupun dalam keadaan gelap sekalipun, kita wajib menutupi aurah kita. Dia ada aurah juga ketika seorang diri. Lelaki ada aurah ketika seorang diri. Perempuan ada aurah ketika seorang diri. Mana aurah lelaki ketika seorang diri? 2 kemaluan. Mana aurah perempuan ketika seorang diri? Antara pusat dan lutut. Buka aurah. Lelaki tak ada buka aurah, 2 kemaluan tu. Perempuan buka aurah antara pusat dan lutut. Seorang diri ni hukumnya adalah haram. Melainkan jikalau ada hajah, ada kerana, contoh biasa gak, kerana mandi atau hajah dia panggil. Tapi kalau mandi sekalipun ada adab juga. Betul. Disunatkan kita menutupi juga aurah, itu adab yang disunatkan. Tapi kita nak bicara diharuskan, dibenarkan. Kita buka aurah ketika seorang diri apabila ada hajah. Jadi maknanya ni Rudi dan sidang pendengar, terkadang kita tak sedar pun, kita tak tahu pun bahawa ketika seorang diri pun ada aurah. Kita ingat ke bila kita seorang diri dalam bilik tutup rapat, kita boleh telanjang bulat begitu sahaja? Haram. Sebab dia ada aurah yang wajib kita tutup ketika kita berada seorang diri. Haram kita buka, kita wajib tutup. Melainkan ada hajah, ada kerana. Saya sebut tadi, hajah kerana adalah kerana nak mandi. Maka diharuskan, tidak diharamkan lagi membuka aurah. Sebab ada kerana. Tapi nak ceritanya, seorang diri tetap ada aurah. Bukan hanya di hadapan mahram sahaja, bukan hanya aurah di hadapan ajnabi sahaja, bukan hanya aurah ketika dalam sembahyang sahaja, bukan ada aurah ketika dia panggil, ketika khulwah, ketika seorang diri pun ada dia punya aurah dia. Tapi kalau ada kerana, contohnya dia panah. Panah dibuka habis telanjang bulat, maka itu tidak diharamkan kerana ada hajah, ada kerana. Ataupun kerana dia nak tukar baju, tukar seluar. Tapi adabnya tukar baju, tukar seluar ni pun seeloknya janganlah siapa ke, tapi ni seorang diri ni, tidak ada orang lain. Jangan siapa ke buang dulu hok ada di tubuh tu. Telanjang bulat dulu sekejap, kemudian barulah kita pakai baju hok baru. Seelok janganlah seumpama tu. Tapi kalau dia buat seumpama tu, dia buang habis hok pakaian yang dia nak salin, nak tukar tu, buang habis. Buh dalam baku pakai yang kotor.
Kemudian dia barulah dia ambil pakaian baru untuk pakai. Jadi dia telanjang tu kenapa? Dia buka aurah kenapa? Kerana nak tukar pakaian. Itu dia kata kerana ada hajah. Jadi kalau kerana ada hajah ni, dia haruskan buka aurah walaupun ketika berada di dalam masjid sekalipun. Ni seorang diri ni tidak ada orang. Jangan salah faham pula. Sidang pendengar kena ambil molek lah. Jangan ambil tengah-tengah jadi salah faham tu lah. Kita pergi bawa pula kita salah faham. Tu jadi nanya lah seumpama tu. Jadi mana walaupun di dalam masjid. Contoh dalam masjid ni terkadang ada satu ruang untuk ditulis situ saling pakaian. Ditulis bilik bersaling. Persalinan. Bilik bersaling. Bilik persalinan tu comel juga. Bilik bersaling. Orang kata bilik ni untuk beranak ke? Ditulis bilik bersaling. Mana bilik persalinan tau. Bilik tukar baju. Tulis bilik bersaling. Jadi dalam bilik yang untuk tukar baju tu masjid. Masjid lah, tapi cuma dia buat dinding sikit, pintu. Ni kalau nak tukar baju di dalam ni contohnya. Maka masa lagi dihukumkan di dalam masjid. Dia pun masuk dalam bilik hak nak tukar baju ni. Dia pun tutup pintu, tak ada orang. Dia buka habis pakaian dia. Untuk kerana nak pakai hak baru. Telanjang tu dalam masjid tu tidak diharamkan dibuka aurah. Walaupun dalam masjid kerana ada hajah iaitu nak tukar baju. Tetapi adab hak eloknya lagi bukan kata dalam masjid, ketika lain pun walaupun memang kita seorang diri, seeloknya jangan kita buka aurah. Tapi macam mana timbul pula buka aurah hukumnya haram tanpa ada hajah. Tapi melihat aurah hukumnya makruh juga. Jadi tanpa kita buka aurah, macam mana kita boleh melihat aurah? Sebab buka aurah ketika seorang diri tanpa ada hajah hukumnya haram. Melihat aurah hukumnya makruh juga. Macam mana nak melihat aurah tanpa buka aurah yang hukumnya haram jikalau tiada kerana hajah? Jadi kita dia kata tengok ke atas. Tak buka aurah. Ita ke atas apa penyakit dah tahulah tu. Tu cerita dia gitu je. Nak ceritanya melihat aurah tanpa ada hajah hukumnya adalah makruh. Buka aurah seorang diri tanpa ada kerana hajah hukumnya adalah haram. Sebab kita ada aurah ketika seorang diri. Jadi hak ketika kita bicara sekarang ni hak ketika buang air ni, tapi kita tambah-tambahlah hak ketika yang lain sebagai ilmu tambahan kepada kita. Sebab tu jadi adab buang air bahagian yang ke-7 bahagian. Bukan ni. Dia banyak juga pergi kepada masalah-masalah lain yang ada kaitan dengan hak kita bicara dalam kitab Idaman Penuntut. Kemudian adab yang kemudian disunatkan laginya, jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Jangan duk tengok najis yang keluar tu. Itu pun jikalau tiada sebarang hajah. Kau nak tengok dia sebelum ni ada penyakit buasir ke apa. Di antaranya terkadang di najis dia tu ada darah. Jadi dia nak tengok lah ada darah ke tidak. Sekarang ni dia makan obat ni. Takut obat ni sekung ke dengan penyakit dia ke macam mana. Jadi dia pun tengok hak najis yang keluar tu, tapi ada kerana. Ada kerana, maka hak tu tidak dilarang lah. Hak ni dilarang jikalau tidak ada sebarang kerana. Dan kita orang pun tanpa ada sebarang hajah, tanpa ada sebarang kerana, tak ada orang nak tengok hak najis hak keluar tu. Kalau dia tengok najis hak keluar tu, hak tu tak berapa nak molek dah tu. Tak ada orang tengoknya. Maknanya memang adat dia pun jangan memandang melihat pada najis yang keluar. Itu macam jangan memandang ke malam jugalah tanpa ada sebarang hajah. Alhamdulillah. Kemudian dalam kitab dia kata kalau memandang
najis yang keluar boleh bawa pada kuning gigi, dia kata. Dalam kitab. Boleh bawa pada kuning gigi. Kuning gigi. Kuning gigi tu orang hok jarang bergigi tau. Tapi dia kata dalam kitab tu lagi tu. Akibah daripada suka melihat najis yang keluar adalah bawa kepada kuning gigi. Dia ketika kita buang air ni, ni dalam kitab kita tak panjang mana ni. Dalam kitab kita lain panjang lagi. Selain daripada jangan memandang kemaluan, jangan memandang najis yang keluar, jangan juga berpaling ke kanan, berpaling ke kiri pun jangan juga. Jangan berpaling ke kanan, mana duduk diam je. Apa dia? Concentrate. Concentrate. Sebab kita disunatkan ketika berada dalam tandas tu, biarlah qada segera. Kalau qada segera. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Tapi secepat mungkin ni pun bukan siapa ke tidak istibrak, tidak apa, bukan. Istibrak ni maknanya kita nak memastikan bahawa keluar semua. Hak baki-baki, hak ujung-ujung pun keluar semua, tu istibrak. Hak tu disunatkan kepada kita. Bahkan terkadang istibrak ni diwajibkan kepada seseorang yang mana contohnya dibuang air kecil, lambat habis. Maka tu wajib istibrak. Istibrak ni kalau kita katalah, istibrak ni kalau kita kata kok, hak biasa orang kita istibraknya adalah berdehem-dehem. Lepas dia buang air, dia pun itu dia panggil istibrak. Istibrak juga dengan dia urut. Kalau orang perempuan diurut daripada bawah, daripada pusat dia. Kalau lelaki diurut dia punya kemaluan dia daripada umbi ke hadapan 3 kali. Menggunakan yang mana jari tengah tu berada di bawah. Ibu jarinya di atas. Ketika urut kemaluan yang dipanggil, yang termasuk dalam dipanggil istibrak. Istibrak tu lah. Kemudian urut tu pula jangan urut kasar. Jangan urut kasar. Kalau urut kasar kan, kalau mati kawan tu payah pula lah jadinya. Kena urut lembut-lembut. Termasuk istibrak juga kita bangun duduk. Bangun duduk, itu pun istibrak juga. Bangun duduk. Ada ni. Tu cara istibrak. Maknanya kita dalam tandas ni kita beres kan dengan istibrak. Tetapi yang kita sebut tadi ni kalau secepat yang boleh. Tapi bukan buat cincang, tapi secepat yang boleh. Tak mahulah kata berpaling ke kanan, berpaling ke kiri macam dok bagi tumpuan. Kemudian tangan tu pula, tangan ni pula. Jangan pula tangan tu, jangan bermain-main dengan tangan. Main dengan tangan kalau orang zaman dulu kok dia istinja dalam hutang. Tangan tu jangan duk main batu ke ada atas tanah tu. Tangan tu jangan duk main daun-daun rupuk-rupuk ada tepi-tepi tu. Sunat jangan belaka tu. Sebab apa? Jadi banyak lagi tumpuan. Ada ni. Maka jangan berpaling kanan kiri, jangan bermain-main dengan tangan. Dulu tadilah main batu, main tanah, main daun-daun kayu. Sekarang apa dia? Main telefon. SMS. Ketika telefon. Sempat lagi tu. Tu. Jadi maknanya akan jadi kemungkinan lah. Lama kita berada dalam tandas. Yang disunatkan kita segerakan. Sebab lama dalam tandas ni, dia bawa kepada penyakit bawasir. Sebab kita duduk mencangkung atas 2 kaki. Boleh bawa kepada penyakit hati. Penyakit hati ni, bila duduk lama dalam tandas ni, penyakit hati hak zahir dan penyakit hati hak batin. Penyakit hati hak zahir ni, hak doktor cek tu lah. Hati gitulah, hati ginilah. Penyakit hati hak batin ni, hak dalam tu. Penyakit hati mari sombong ke apa. Itu penyakit hati hak batin. Dan mari daripada mana tu? Mari daripada kita duduk lama di dalam tandas.
Sebab itulah kita pada masa buang air, kita disunatkan mencangkung atas dua kaki. Kita disunatkan mencangkung atas dua kaki. Bila kita mencangkung atas dua kaki ni, jadi kita tupu molek kepada buang air. Cara duduk kita pula, najis yang keluar tu agak lacor. Agak lacor lah. Kemudian pula, memang kita tak boleh duduk lama. Kalau mencangkung atas dua kaki ni, lama-lama tak selesa, berasa lengah. Berbeza dengan sekarang, sebahagian kita qada hajah bukan mencangkung atas dua kaki. Bukan dia duduk atas tandas, atas mangkuk tandas yang tinggi tu. Duduk atas tu, relax. jadi relax lah. Kemudian duduk atas tu pula sebenarnya hak najis yang keluar tu dia tak lawas. Tak laju lah. Sebab dia macam tertutup sedikit. Tu. Kemudian jadi apabila duduk pun jadi selesa, najis yang keluar pun agak tidak laju. Jadi akhirnya jadi duduk lama pun tak apa. Tu belum lagi main telefon, belum lagi tengok surat khabar. Kalau tu kat kering kat bawah tu, tak istinja pun lagi. Tapi nak buat macam mana sekarang ni, orang kita yang qada hajah duduk atas tanah mangkuk tinggi tu, dia ada keuzuran. Dia memang tidak boleh mencangkung atas dua kaki. Kerana adalah sakit orang tua lah contohnya. Tu bab lain lah waktunya. Tapi yang disunatkan kepada kita memang duduk mencangkung atas dua kaki. Jadi hak keluar pun jadi lawas, kita pun jadi segera keluar daripada tandas. Selepas selesai istibrak, kita pastikan keluar habis semua. Dan istinja kita istinja yang sempurna. Tapi sebelum ni saya pernah sebutlah hak berkaitan dengan istinja ketika qada hajat duduk atas mangkuk tandas. Kan masa duduk atas mangkuk tandas, jadi tempat yang wajib kita istinja ketika buang air besar, tempat tu jadi tertutup, tak terbuka. Berbeza dengan kita mencangkung atas dua kaki, tempat di bawah yang kita wajib istinja tu dia terbuka kan. Masa tu kita nak istinja mudah sebab dia terbuka. Adapun kalau duduk atas tandas mangkuk tinggi tu, jadi kawasan yang wajib kita istinja, kawasan yang wajib kita istinja tu jadi macam tertutup. Jadi tertutup. Jadi kalau tertutup, sidang pendengar kena ambil maklum molek, pada masa istinja tu menggunakan jari tengah ketika istinja basuh berok tu lah. Jadi kena sungguh sikit lah. Kena sungguh sikit. Biar jari tengah tu membersihkan sekalian kawasan-kawasan yang agak tertutup. Yang mana kawasan tu kalau mencangkung atas dua kaki dia terbuka, hak kawasan tu yang wajib kita istinja. Kena sungguh sikit lah. Hak jari tengah tu sebab ada masalah, ada kesukaran. Ada kesukaran, kita nak pastikan bahawa istinja kita sempurna apabila kita buang air besar, duduk atas mangkuk tinggi tu. Habis caranya buat istinja. Kalau istinja dekat lain? Kalau lepas kalau dia nak dia istinja tempat lain, buang air besar atas mangkuk tinggi tu. Jadi dia kalaulah duduk atas mangkuk tinggi tu kerana dia tidak boleh mencangkung atas dua kaki, dia nak istinja di tepi tu pun tak boleh juga. Tapi kalau dia boleh turun ke bawah atas lantai, eloklah dia istinja atas lantai. Tapi biasanya kalau orang uzur memang tak boleh lah. Dia duduk atas mangkuk tinggi tu pun orang yang letak kan, bukan dia duduk sendiri. Sama telah lah, memang dia tak boleh nak turun ke bawah. Jadi hak ni sentuh sedikit lah berkaitan dengan istinja bagi orang yang qada hajah atas
mangkuk yang tinggi tu. Ya. Ni pun saya pernah sebut sebelum ni. Sebab ini kena ulang-ulang. Sebab ini berkait dengan kesempurnaan ketika kita istinja, yang mana kewajipan istinja ni adalah kewajipan. Kita bicara sekarang ni adab-adab yang disunatkan. Bila. Kemudian yang eloknya kencing jangan berdiri. Ni adab juga ni. Kencing jangan berdiri. Kemudian panjang sedikit lah berkaitan kencing berdiri ni. Cuma ada soalan tu, tapi soalan tu sebenarnya tidak berkait. Tapi soalan WhatsApp ni dalam FB tak boleh buka. dalam FB tak boleh buka. Dalam FB tak boleh buka. Tak apa, dalam FB biar. Tengok dalam WhatsApp tu ada satu soalan walaupun tidak berkaitan pun. Udi baca soalan tu. Okay. Salam Ustaz. Saya Mat dari Kemaman. Nak bertanya, kalau solat pakai kain pelikat sahaja, boleh ke tidak? Baju tidak pakai. Maknanya kita sembahyang menghadap Allah Ta'ala, pakai kain pelikat aje. Baju tak pakai. Maknanya macam mana kalau kita jumpa orang besar-besar, kita pakai kain pelikat aje, baju tak pakai, orang tu terima tak kita agak-agak? Budak ni tidak beradab ni. Mari jumpa dengan orang besar, pakai kain pelikat, baju tak pakai. Bahkan kita kata kalau kita pergi rumah seseorang, dia hanya pakai kain pelikat je sambut kita, baju tak pakai, kita rasa macam mana? Macam dia tidak menghormati kita. Kita tetamu dia, kita pergi rumah dia. Memanglah dia lelaki, kita lelaki, aurah kita lelaki sama lelaki ni antara pusat dan lutut. Jadi kita pergi rumah dia, dia pun sambut kita, dia pun ajak naik atas rumah. Kita mari rumah dia pakai comel lah, kita mari sebagai tetamu. Dia tuan rumah ni pakai kain pelikat je, baju tak pakai. Kita rasa macam dia hormat tak kita? Pada ni macam awak lebih kurang ke kita ni, macam kita ni orang perih, orang tak ada kedudukan ni. Bayangkan kalau mari tu orang hok besar-besar, dia sambut dak tetamu dia orang besar tu dengan tanpa pakai baju. Pasti dia pakai baju. Jadi kita ni macam orang yang lekeh lah kita ni. Jadi dia sambut kita dalam keadaan dia tak berbaju. Mana anggapan kita tu comel. Dok, ni kita nak menghadap Allah Ta'ala. Jadi dengan pakai kain pelikat, baju tak payah pakai. Tak pakai. Memanglah hak wajib kitanya menutupi aurah antara pusat dan lutut. Tapi kita disunatkan menutupi tubuh dan juga menutupi kepala. Mana kalau kita semayang pakai kain pelikat, menutupi aurah, bereslah kewajipan tu. Tapi kalau baju tak pakai, kopiah tak pakai, hukumnya adalah makruh. Kopiah tak pakai. Baju tak pakai, kopiah tak pakai, hukumnya adalah makruh. Jadi itu menutupi aurah wajib, menutupi tubuh dan kepala hukumnya adalah sunat. Jadi soalan tu tak berkenaan tu, tapi tak apalah, soalan dalam WhatsApp. Jadi kita sambung kepada persoalan kencing jangan berdiri. Kencing jangan berdiri. Yang mana ketika kita kencing buang air kecil, kita disunatkan duduk. Kita dimakruhkan berdiri. Kita dimakruhkan berdiri. Jadi sini kencing jangan berdiri. Kemudian dia ada panjang sikit tu bicara bab kencing tu. Nabi SAW ada berbuat demikian. Ada riwayat menceritakan Nabi pernah kencing berdiri. Nabi pernah kencing berdiri. Nabi SAW ada berbuat demikian untuk menunjukkan harus sahaja. Untuk menunjukkan harus sahaja. Jadi begini. Ni mungkinlah panjang sedikit ni. Jadi bahagian yang keberapa tak tahulah. Baru habis tajuk adab buang air, masuk kepada tajuk fardu wuduk, rukun wuduk. Tapi kalau orang tengok kepada bilangan bahagian tu, mungkin dia akan kata-kata panjangnya lah. Tapi kalau yang mengikuti tiap minggu tu, insyaAllah lah dia faham lah kenapa jadi macam panjang. Kenapa tu? Tidak ada suara apa semua tu? Itulah, ada masalah sikit Facebook. Ada masalah suara Facebook.
Ada kata jelas, ada kata tak ada suara. Rendah jelas. 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 Ada masalah sikit lah. Mana FB ada masalah. Ada masalah. Ada setengah orang tu, setengah pengguna tu dia tak dapat ikuti kita. Sebab kita ni FB ni kepentingan dianya video tu kemudian boleh diulangi. Faham tak ni? Kalau mengikuti radio ni dia tak ada ulangan. Tapi kalau ada live FB, jadi dalam FB tu ada video dia, lain kali pendengar boleh mengulangi pula dengar. Apa dah ni? Jadi itu kepentingan FB tu. Jadi Nabi SAW memang ada riwayat menceritakan Nabi pernah buang air dalam keadaan berdiri, buang kecil dalam keadaan berdiri. Dia begini. Nabi SAW melarang. Nabi SAW melarang daripada kencing berdiri. Nabi larang ni, jadi sahabatnya terkadang boleh faham bahawa hak Nabi larang daripada kencing berdiri ni larang sungguh. Larang putus dengan bau haram. Maka Nabi pun kencing berdiri. Tujuannya apa tu? Untuk menyampaikan hukum syariah bahawa larangan Nabi terdahulu daripada kencing berdiri ni bukan larangan putus, bukan larangan haram, larangan makruh jua. Gitu. Sekarang Nabi larang. Apabila Nabi larang ni, sahabat faham bahawa kencing berdiri ni tak boleh langsung lah. Kencing berdiri ni haram lah maknanya. Dan Nabi larang. Bila Nabi larang, sahabat pun faham kencing berdiri itu jadi haram. Jadi takut sangka haram ni lah. Maka Nabi pun kencing berdiri sekali. Untuk menyampaikan hukum syariah bahawa larangan Nabi terdahulu daripada kencing berdiri hanyalah larangan yang makruh. Sebab Nabi buat juga. Ni. Faham tak ni? Faham. Jadi apabila Nabi larang, bila Nabi buat, maka fahamlah bahawa larangan tersebut bukan larangan putus. Larangan putus ni larangan hak haram lah. Kalau larangan hak tak putus yang kita panggil larangan, larang juga tapi longgar dipanggil larangan makruh. Dia haram pun larangan agama, makruh pun larangan agama. Tapi bezanya haram larangan putus. Kalau buat maka dijanji seksa. Adapun makruh larangan, tapi bukan larangan putus, dia panggil larangan longgar. Maknanya kalau buat tidak diambil salah. Tapi kalau tak buat comel sangatlah boleh pahala. Ginilah contoh. Kita larang anak kita, jangan buat. Kita kata jangan buat. Kalau buat juga kau anda mung lah. Degi ni orang kata jangan, nak buat juga. Tapi kalau ikut hak dia kata jangan tu, ada hadiah lah. Boleh pergi jalan nanti. Sebab apa? Berjuru. Tapi larang, tapi taklah mati larangan tu. Tak putus lah. Janganlah buat gitu. Buat juga. Degi budak ni tak dengar kata. Tapi kita tak hukum pun. Mana larang kita tu bukan larang yang putus. Tapi kalau putus macam mana? Jangan buat. Kalau buat kena hukum. Tu larangan putus. Jangan buat. Kalau buat juga nanti tak boleh pergi mana-mana. Mana tu? Mana larangan tu bukan larangan putus. Samalah. Jadi haram larangan putus, makruh larangan longgar. Jadi Nabi larang kencing berdiri. Kemudian Nabi kencing berdiri. Maka fahamlah bahawa larangan Nabi itu yang terdahulu daripada kencing berdiri bukan larangan yang diharamkan. Kemudian apabila kencing berdiri itu hukumnya makruh, tiba-tiba Nabi pula kencing berdiri, maka Nabi buat juga ke perkara yang makruh. Ada ni. Sekarang Nabi larang daripada kencing berdiri. Jadi faham di situ larangan tu larangan haram.
kemudian Nabi kencing berdiri. Fahamlah larangan hak terdahulu tu bukan larangan haram tetapi larangan makruh. Ya. Jadi maknanya kencing berdiri hukumnya adalah makruh. Ya. Kemudian Nabi pernah juga kencing berdiri. Maka Nabi buat juga ke benda-benda makruh ni? Jadi tak disebut makruh ni hak Tuhan larang. Cuma larang tak putus je. Larang longgar. Jadi Nabi pun buat juga ke benda larangan? Yang tak putus tu Nabi buat juga ke benda makruh? Kita mengaji di antara sifat wajib bagi Rasul yang kita wajib berpegang adalah sifat amanah. Ya. Tu kan? Sidik, amanah, tabligh, fatanah tu kan. Jadi antara sifat wajib yang kita pegangnya adalah sifat fatanah. Fatanah ni kalau kita cakap Terengganu kok berjuruh. Berjuruh tu fatanah. Berjuruh. Bahasa Terengganu ke bahasa buku juga tu berjuruh. Ada bahasa buku berjuruh. Ya, tunggu. Terengganu. Jadi berjuruh. Apa makna berjuruh? Nabi sesekali tidak mengerjakan yang dilarang, walaupun larangan tu larangan makruh pun Nabi tak buat. Kok tu pula. Hak makruh pun Nabi tak buat. Dah tu Nabi kencing berdiri tengah kata makruh tu. Ni kita kena ambil faham molek pula. Makruh tu bagi kita. Makruh lah. Adapun bagi Nabi, apa yang Nabi lakukan itu semua wahyu daripada Allah. Baik. Jadi Nabi ni bila wahyu daripada Allah, Nabi wajib menyampaikan tabligh. Ya. Jadi sekarang ni Nabi kencing berdiri ni untuk menyampaikan hukum bahawa larangan kencing berdiri hanyalah larangan makruh. Ya. Jadi di sisi Nabi kencing berdiri sekali itu wajib. Sebab apa? Nak tabligh, nak menyampaikan hukum bahawa kencing berdiri tidak larangan, bukan larangan haram. Jadi maknanya Nabi buat kencing berdiri adalah sebahagian daripada tabligh Nabi nak menyampaikan hukum. Maka nisbah pada Nabi bukan kata harus, bahkan wajib bagi Nabi untuk menyampaikan hukum syariat Allah Subhanahu Wa Taala bahawa larangan daripada kencing berdiri bukan larangan yang diharamkan. Jadi makruh di sisi kita. Hak kita buat makruh, hak Nabi kencing berdiri tu, hak tu Nabi nak mengajar, Nabi nak menyampaikan hukum. Contoh, Nabi suruh minum air dalam keadaan duduk. Ya. Maka fahamnya minum air dalam keadaan duduk ni jadi nampak macam wajib. Kalau Nabi buat minum air itu duduk sentiasa, maka boleh jadi faham surahan Nabi minum air dalam keadaan duduk tu hukumnya wajib. Ya. Maka Nabi pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri untuk menyatakan hukum bahawa Nabi suruh minum duduk tu suruhan yang sunat, bukan suruhan yang wajib. Apabila Nabi minum air Zam-Zam berdiri, hingga ada pandangan ulama mengatakan minum air Zam-Zam sunat berdiri sebab Nabi pernah buat. Ya. Tapi pandangan mazhab Syafi'i kita, Nabi minum air Zam-Zam dekat dalam berdiri untuk mengajar hukum bahawa hak Nabi suruh minum dekat dalam duduk tu suruhannya bukan suruhan wajib, suruhan putus, tapi suruhan sunat, suruhan longgar. Mana tetap juga minum air Zam-Zam sunat dalam keadaan duduk. Ya. Ini sebagai tambahan lagi ni. Kita habis ni je lah. Hari ni adab yang lain tu kita sambung pula insya-Allah. Selok akan datang bahagian yang ke-8 pula. Jadi contoh. Nabi SAW berwuduk. Nabi basuh muka, basuh tangan. Nabi berwuduk sekali-sekali je. Terkadang Nabi buat 2 kali je. Walahal kalau kita berwuduk basuh muka sekali, benar tu basuh tangan. Basuh muka 2 kali, tak sampai 3. Kemudian pindah pada basuh tangan. Hukumnya makruh. Sebab kita disunatkan meniga.
basuh muka 3 kali, basuh tangan sampai ke siku 3 kali. Tiba-tiba kita basuh muka sekali, kita basuh muka 2 kali, hukumnya makruh. Tu Nabi buat Nabi buat nak menceritakan hukum bahawa sah. Basuh muka sekali rata sah. Basuh muka 2 kali sah. Tapi hak Nabi sentiasanya, Nabi hak sentiasa, Nabi berwuduk 3 kali. Nabi pun kata, haza wudu'i wa wudu'il anbiya'i min qabli. Hak 3 kali ni lah wuduk aku dan wuduk Nabi-Nabi sebelum daripada aku. Jadi apa? Hak wuduk, hak comelnya, basuh 3 kali. Kalau basuh sekali, makruh. Kalau basuh 2 kali, makruh. Tapi Nabi buat tu atas Nabi hukumnya wajib. Sebab Nabi nak tabligh, nak menyampaikan hukum bahawa basuh muka 3 kali tu suruhan yang sunat. Kalau basuh sekali pun sah, basuh 2 kali pun sah. Ni biasa akan dibicara kalau kita bicara sifat Nabi Rasul, sifat amanah. Mana apa amanah? Tidak sekali-kali melakukan perkara yang dilarang, walaupun larangan tu larangan yang makruh jua. Nabi tak buat. Hak berlaku Nabi kencing berdiri, tidak makruh di sini Nabi, sebab Nabi nak menyampaikan hukum. Nabi minum dekat dalam berdiri ketika minum zam, Nabi nak menyampaikan hukum. Nabi pernah berwuduk sekali-sekali, 2 kali ketika basuh muka, basuh tangan contohnya. Itu hanya untuk menyampaikan hukum. Tapi di sini Nabi tidak makruh sebab Nabi Rasul bersifat dengan sifat amanah. Kemudian di dalam kurungan tu ada pengarang kita mengatakan bahawa jikalau seseorang tu uzur daripada mencangkung, ataupun kalau dia duduk tu kencing dia lambat habis, maka tidak dimakruhkan kencing berdiri. Dia beginilah. Dia ni memang nak duduk tak boleh. Sebab apa? Adalah masalah kesihatan dia. Maka tidaklah dimakruhkan kencing berdiri. Ataupun kalau dia kencing duduk, air kencing dianya lambat habis. Lambat habis. Maknanya kalau berdaham, istibrak dah ni, berdaham, bangun duduk pun lambat nak puas. Puas tau. Lambat nak puas. Jadi, ada ni. Lambat nak puas. Dia tak lawa. Tak lawa. Tapi kalau dia kencing tu berdiri, maknanya mudah dia puas. Kencing dia lawa. Maka kalau ada hajah keuzuran seumpama tu, maka tidak lagi dimakruhkan kencing dalam keadaan berdiri. Ada ni. Dia biasanya dia ada sebab, dia ada kerana. Hak makruh kencing berdiri ni hak tak ada kerana. Tetapi hak kencing berdiri ni biasanya hak tu lah. Dia punya tempat kencing hak dia bubuh di dinding tu. Di tandas kan. Kalau dalam tandas tu tutup pintu hak kat luar ni. Hak buka suruh kencing di situ tu. Tu hak biasa, hak kencing berdiri. Tu kadang-kadang tak ada apa-apa pun, saja dia je. Tu makruh hukumnya. Kemudian satu lagi nak peringat, kalau orang yang suka kencing berdiri di mangkuk tandas hak bubuh di dinding tu, kena hati-hati supaya memastikan aurah kita tidak terbuka untuk orang yang di sebelah kita. Dia tak tengok pun hak kita ni, hak dia pun ada juga. Dia terbuka aurah kita kepada orang lain, sama ada orang tersebut tengok ataupun tidak, hukumnya tetap haram. Faham tak ni? Bukan nanti saya buka aurah, awak jangan tengok. Kalau awak tengok, awak berdosa. Sekarang ni kalau kamu buka aurah di hadapan orang, kamu berdosa. Orang tu tengok ke tak tengok ke, kamu tetap berdosa. Tapi kalau orang tu tengok, orang tu berdosa sama. Ada ni? Jadi sekarang ni kalau dia kencing hak tanda hak mangkuk di dinding tu, kena pastikan dia buka seluar tu, dia kena lindungkan aurah dia, kemaluan lah ketika dia kencing berdiri. Kencing berdiri tanpa ada kerana, hukumnya makruh, Nabi larang. Ni sama dia ada kerana ke tak ada kerana, tu atas dia lah. Tapi nak peringat di sini, pastikan bahawa aurah kita, kemaluan kita tidak dilihat oleh orang sebelah. Sama ada orang sebelah tu melihat ataupun tidak, tu cerita lain. Sebab tak berapa nak sempurna sedikit tu menutupi aurah. Melainkan ada satu tempat tu dia ada buat macam dinding kecil.
Jadi dibuat mangkuk untuk kencing di dinding. Tapi antara satu tu dia ada. Dia ada macam dendeng. Dendeng apa? Penghadang lah. Dia ada penghadang. Hak tu bagus. Tu mana memang aurah kita akan terlindung. Bagus nisbah kata aurah kita terlindung. Kencing berdiri tanpa ada kerana hukumnya tetap makruh. Tidak bagus. Tapi hak saya sebut bagus tadi ni, aurah kita terlindung. Kemudian jangan masuk tandas tidak berkasut. Maka kita disunatkan masuk tandas pakai selipar, dan kita disunatkan masuk tandas tutup kepala. Tutup kepala dengan kain, tutup kepala dengan tuala ke, dengan kopiah lah biasanya. Kopiah tak ada. Kain tak ada. Kita tutup kepala kita dengan sapu tangan. Tapi setengah-setengah tepat tu hak tandas tepi masjid, dia tutup kepala dengan cetong. Cetong dia sekarang ni masjid koloh. Dia ada koloh, tepi tu ada tandas. Jadi cetong koloh ni wak jadi topi askar dia. Wak topi. Akhirnya orang nak basuh kaki ambil semayang tertunggu-tunggu cetong duduk dalam tandas tu. Duduk di atas kepala masing-masing. Yang kita berwudukkan koloh, kita nak kena pakai cetong ketika basuh kaki. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala tu kita pakai cedok dalam koloh je. Tapi kalau nak basuh kaki, kadang-kadang cetong tak cukup. Sebab apa? Duduk atas kepala. Sebab apa tu? Dia nak tutup kepala dia ketika dia masuk tandas. Sebab apa? Sebab memang disunatkan kita masuk tandas dan kadang kepala kita tertutup sebab kepala kita mulia. Jadi tandas ni tempat kotor. Maka anggota yang mulia disunatkan tutup. Kemudian disunatkan pakai kasut, pakai selipar. Cuma kita pakai kasut, pakai selipar lah kita kata. Pakai selipar ni, kita sekarang ni kena berhati-hatilah. Selipar itulah kadang-kadang menyebabkan orang jatuh dalam tandas. Dia selipar tandas ni kadang-kadang dia punya tapak bunga tak ada, dah licin. Tapi masih lagi tak putus selipar tu, duduk dalam tandas tu lah. Cuba kita tengok balik kalau selipar tandas masjid tu. Dia punya tapak tu tak ada, dah licin. Ni bahaya, kena hati-hati. Sebab apa? Banyak berlaku. Kadang-kadang dia bukan melangkah pun lagi. Dia pijak atas selipar tu sekali jalan. Dia pijak atas selipar untuk pakai. Dia pijak tu je terus jalan. Jalan Allah. Minta berlindung lah seumpama. Jadi kena hati-hati. Memanglah kita disunatkan masuk tandas pakai selipar. Dan juga masuk tandas kita disunatkan tutup kepala. Selesailah hak adab. Yang disunatkan hak dalam kitab kita ni. Hak adab hak kita lah. Nanti dah bicara pula. Kalau buang air tu di mana? Tu bicara lain pula. Ni bicara kita. Jangan tengok kemaluan. Jangan tengok kotoran yang keluar. Jangan berdiri. Mana tu hal kita. Kalau kita buang air di tempat air mengalir macam mana? Kalau kita buang air ni qada hajah di bawah pokok macam mana? Tu dicerita hak tu pula lah. Hak tu pun di antara adab-adab yang disunatkan kepada kita. Minggu depan. Wallahu a'lam insya-Allah. Sambung selok minggu hadapan. Baiklah, alhamdulillah kita selesai untuk bahagian ke-8. Bahagian ke-7. Minggu depan bahagian ke-8. Untuk adab buang air ni banyak sebenarnya. Cabang-cabang yang kita perlu ketahui tu. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar kerana sudi bersama-sama kita petang ini, dan kita persilakan Ustaz untuk bacaan doa penutup. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.